Pada tahun 2005, apabila media sosial masih di awal kewujudannya, terdapat hanya 5% pengguna di Amerika Syarikat. Kemudian pada tahun 2019, peratusan pengguna mencapai 70%. Dengan saiz telefon yang semakin kecil dan canggih, ianya sudah menjadi instrumen harian yang wajib bagi kebanyakan manusia. Di seluruh dunia, terdapat 4.6 bilion pengguna aktif di internet pada Januari 2021, iaitu merangkumi 59.5% daripada populasi global. Dari jumlah ini, 92.6% mengakses internet daripada peranti mudah alih. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana media sosial memberi impak dalam mengawal kehidupan seharian manusia. Teruskan menonton. Statistik penggunaan internet global. Hari ini, dunia tanpa internet adalah suatu yang tidak dapat dibayangkan, dengan 59.5% populasi global menggunakan internet dalam kehidupan seharian. Pada Januari 2021, 4.6 bilion orang menggunakan internet, dan dari jumlah itu, 4.15 bilion orang adalah pengguna aktif media sosial dalam peranti mudah alih masing-masing. Kemudahan capaian internet paling banyak ialah di kawasan sekitar utara Eropah, dengan 96% dari populasi mendapat capaian internet. Antara negara yang mempunyai jaringan internet terbaik ialah di UAE, Denmark dan Sweden. Manakala Korea Utara ialah negara yang paling kurang capaian internet di kalangan rakyatnya. Untuk tahun 2020, Asia menjadi rakyat pengguna paling ramai dalam talian atau online, iaitu seramai lebih 2.5 bilion orang, dan Eropah di tangga kedua dengan 728 juta orang. China, India dan Amerika Syarikat adalah populasi tertinggi penggunaan internet, iaitu China seramai 854 juta pengguna, India seramai 560 juta pengguna. Namun begitu, masih ramai penduduk di kedua-dua negara ini yang tidak dapat menggunakan internet, terutamanya di kawasan pedalaman. Platform media sosial paling popular. Aplikasi Facebook adalah rangkaian sosial dalam talian yang pertama mencapai 1 bilion jumlah akaun yang didaftar, dengan kini mencatat 2.85 bilion pengguna aktif setiap bulan. Facebook juga kini mengendalikan aplikasi media sosial terkenal yang lain, iaitu WhatsApp dan Instagram, dengan setiap darinya mempunyai 1 bilion pengguna aktif sebulan. Kebanyakan aplikasi media sosial terkenal dilancarkan oleh syarikat di Amerika Syarikat. Akan tetapi ketika ini, aplikasi yang berasal dari China juga semakin mendapat tempat di kalangan pengguna global, seperti WeChat, QQ serta Douyin, yang mana Douyin telah melancarkan aplikasi perkongsian video dinamakan TikTok bagi pasaran global mereka. TikTok yang dilancarkan pada tahun 2017 menjadi fenomena viral, di mana merupakan aplikasi yang paling banyak dimuat turun, dengan majoriti pengguna adalah golongan muda. Kesan media sosial terhadap kehidupan seharian. Mempengaruhi pemikiran. Impak sosial media terhadap kehidupan seharian manusia dilihat dari menjadi hiburan di masa lapang kepada sesuatu yang sudah menyerap ke setiap segi kehidupan kebanyakan kita, seperti perhubungan, politik dan ekonomi. Media sosial pada awalnya bertujuan untuk menambah keperluan jaringan sosial, dan ketika ini sudah menjadi suatu alat yang berjaya mempengaruhi emosi dan cara berfikir manusia, sehinggakan ada penganalisis yang tidak dapat menyangkakan bahawa impak media sosial menjadi begitu besar pada hari ini. Seorang profesor di MIT menyatakan bahawa ketika ini manusia sudah menyedari bahawa media sosial bukan hanya sekadar hiburan dan perkara yang sia-sia, tetapi ianya boleh memberi impak sebenar dalam masyarakat. Contohnya, Facebook pernah dituduh membocorkan data pribadi 50 juta pengguna untuk calon Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, dan seterusnya menggunakan analisis data tersebut untuk mempengaruhi pemilihan calon semasa pilihan raya sebenar. Generasi muda juga kini lebih berminat dengan politik disebabkan banyak berita dan maklumat yang dipaparkan di media sosial serta dikongsikan saban hari. Kempen politik juga menyasarkan golongan ini, sehinggakan terdapat beberapa revolusi yang dimulakan oleh golongan muda, seperti Arab Spring di Timur Tengah, dan sekarang ini juga dapat dilihat protes di Thailand yang dimulakan oleh generasi Z yang aktif di media sosial. Mempengaruhi pembelian. Pemasaran digital adalah industri yang sangat pesat berkembang, dengan syarikat-syarikat yang sanggup membelanjakan berbilion dolar untuk menarik minat pembeli. Jika media sosial tidak digunakan sebagai salah satu cara pemasaran, ianya amat merugikan, kerana ianya adalah tempat terbaik untuk mencari ramai pelanggan baru dan dapat memasarkan pelbagai produk dengan menyasarkan minat pengguna yang berlainan cita rasa. Pengguna juga senang tertarik untuk membeli sebarang produk yang sedang viral atau digunakan oleh personaliti media sosial atau artis dan influencer. Selain itu, pendapat dan gambar yang dikongsi pembeli yang telah menggunakan produk selalu dikongsi di media sosial dapat menarik minat pembeli yang lain. Ini adalah cara pemasaran yang kos efektif dan cepat.
China adalah negara teratas bagi pengguna internet yang membeli barangan menggunakan aplikasi di media sosial diikuti Amerika Syarikat. Menurut analisis data tahun 2020, 46.4% pengguna internet di China akan membeli sekurang-kurangnya satu barang melalui platform media sosial sepanjang tahun 2021, diikuti dengan pengguna di Amerika Syarikat sebanyak 35.9%. Mempengaruhi perasaan individu. Ketagihan penggunaan media sosial menyebabkan berlaku perubahan perasaan individu berdasarkan apa yang berlaku di alam maya. Pengguna pelbagai aplikasi media sosial menghabiskan banyak masa di dunia maya berbanding dunia sebenar. Dalam satu tinjauan dibuat bagi rakyat Malaysia pada tahun 2019, 48% responden menyatakan masa yang dihabiskan di media sosial dapat memberi perasaan kegembiraan kepada mereka. Sehingga Januari 2021, 86% penduduk Malaysia aktif menggunakan media sosial, iaitu meningkat daripada jumlah 62% dari tahun 2016. Facebook adalah platform utama yang digunakan dan dianggarkan pengguna Facebook di Malaysia akan mencapai angka 24 juta orang pada tahun 2023, iaitu 71% dari populasi. Menurut bekas Presiden Facebook sendiri, iaitu Sean Parker, platform ini direka untuk membuatkan seseorang individu menghabiskan banyak masa dan seterusnya memberikan perhatian yang lebih kepada apa yang berlaku di situ, dan ianya dilihat seperti mengeksploitasi kelemahan psikologi manusia yang sering mahukan perhatian. Oleh itu, pengguna akan selalu memuat naik perkara baru di laman Facebook mereka setiap hari dan menanti reaksi terhadap apa yang akan berlaku. Mengganggu proses tidur yang normal. Manusia dahulunya menghabiskan masa di malam hari dengan keadaan yang gelap untuk berehat setelah seharian bekerja. Akan tetapi sekarang ini, kita dikelilingi oleh cahaya buatan sepanjang masa. Ini mengganggu proses penghasilan hormon melatonin oleh otak yang mengawal kitaran hidup tidur yang normal. Cahaya biru dari skrin telefon pintar dan komputer adalah merupakan faktor yang paling banyak menjejaskan penghasilan hormon melatonin ini. Kebanyakan individu menghabiskan masa sebelum tidur dengan melihat skrin telefon untuk melayari pelbagai media sosial. Ini menyebabkan ramai individu mengalami masalah sukar untuk fokus di siang hari dan kurang produktif. Menurut pakar psikiatri di Royal College of Psychiatrists, Dr. Bernaka Dubika, ramai golongan muda yang mengalami kemurungan cenderung untuk menghabiskan masa di media sosial pada waktu malam. Terdapat banyak masa yang dihabiskan di media sosial dapat memberi kesan tidak baik kepada perkembangan otak yang sihat. Penggunaan fungsi otak juga amat tinggi apabila seseorang melayari media sosial kerana ia mengaktifkan pelbagai bahagian otak untuk tujuan bersosial, berfikir dan perasaan. Otak memerlukan masa untuk memperlahankan fungsinya. Oleh itu, mengambil masa untuk tidur dengan sempurna. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan terdapat manfaat yang jelas bagi penggunaan media sosial. Ditambah lagi di waktu pandemik ini, ramai keluarga dan kenalan jauh sentiasa dapat dihubungi untuk mengetahui situasi mereka. Ianya semua bergantung kepada cara individu menggunakan media sosial dan sebanyak mana masa yang dihabiskan. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Albert Einstein, jika manusia tidak mengawal teknologi, maka terhasil generasi yang semakin tidak bijak kerana kurangnya interaksi di dunia sebenar. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.